Now kita akan tengok apakah application untuk first order differential equations, maksudnya dekat mana kita nak gunakan first order differential equation ni in real life lah. Okay, so untuk soalan application ni kamu kena pandai membaca. Sebab kalau tak pandai membaca memang tak boleh nak jawab apa yang soalan tu nak. Okay, so dekat sini apa yang kita akan belajar ialah 4 main cases. Kita belajar tentang population, kita belajar tentang radioactive decay dan juga Newton's law and also electric circuit. Okay, tapi jangan risau, dia bukannya suruh cari current ke tidak. Dia suruh cari tapi berdasarkan apa yang kita dah buat sebelum ni, daripada separable variable ataupun integrating factor. So kita akan apply dua benda ni dalam application yang kita akan belajar. Okay, so let's see application yang pertama, which is population. Kita terus kepada soalan kita. Sebelum tu kalau kamu tengok dekat setiap application yang saya dah bahagikan ni, ada konsep dia. Okay, konsep ni mesti kena tulis. So konsep dekat sini, ini dia guna apa ni? Cuba tengok ni. Apa cara yang dia guna dekat konsep tu? Apa yang cara yang dia guna? Ini dan ini. Apa dia buat tu? Differentiate dengan integrate. Okay. Menggunakan? Apa yang kita belajar di chapter ni? First order. Apa tu? Tak dengar. Apa yang kita belajar di chapter ni? Yang kita gunakan di sini? Di sini soalan ni and dia buat ini. Konsep apa tu dia pakai? Kamu ada dua je konsep dekat sini. Ada dua sahaja. Ada separable variable, ada integrating factor. Jadinya kalau kamu tengok dekat konsep dekat sini, apa yang digunakan? Separable variable ke integrating factor? Apa dia? Separable variable, yes. Okay, separable variable. Sekejap ya. Okay, so separable variable yang kita akan gunakan konsep dia. Kena tahu beza separable variable dengan integrating factor. Sebab untuk application ni mostly yang kita akan gunakan ialah separable variable. Okay, kita tengok example 5. Baca dulu soalan. Okay, dia kata in a particular bacteria culture, the rate of increase of bacteria is proportional to the number of bacteria and present at a time t hours after the experiment. Given that the number of bacteria at the beginning is 10 to the power of 6 and after 1 hour is 10 power 9. Fahamkan dulu apa benda yang dia cakap, apa benda yang dia tanya tu. Okay, so ini dia punya sentence. Given that the number of bacteria at the beginning, okay, number of bacteria ialah n, is 10, 6. And then dia bagi tahu after 1 hour is 10 power 9. Okay, so kita tulis, kita letakkan let n. Kita tahu n, let n be the number of bacteria. Okay, sebelum kita buat apa-apa, kita tulis konsep kita dulu. So cerita kita ialah pasal n, pasal number of bacteria. So kita tulis konsep kita dekat sini, dn over dt is equals to positive kn. So ini benda yang kamu kena hafal lah. Okay, so dn over dt equals to kn. Tak perlu hafal pun tak apa.
baca dekat sini dia kata the rate of increase of bacteria. Rate of increase kita dah belajar last semester, application of differentiation. So rate of increase, dn over dt of bacteria is proportional to the number of bacteria. Proportional to number of bacteria, so equals to kn. Okay, so ini yang penting, dn over dt. So apa yang kita buat seterusnya is basically separable variables lah. Okay, so sini n, sini dn, so dia kena berada dekat satu tempat. N pindah ke sebelah, dia akan jadi bahagi 1 over n dn. Pindah sebelah dt, kita ada k dt. Okay, so dah separatekan n dengan t, so integratekan both side. So sini kita ada ln n, integratekan k, kita dapat k t plus c. So eksponenkan both side. Okay, eksponenkan both side. Ini konsep dia. Ini tak perlu tulis pun tak apa, tapi saya nak tunjukkan eksponen ln n equals to eksponen the whole thing kt plus c, kita eksponenkan kt plus c. Bukan macam ni bukan eksponen kt tambah eksponen c, tidak. Kita sebut pun eksponen both side, so eksponen kiri sekali, eksponen kanan sekali. Sama juga ln both side, square root both side. Kita tak square rootkan every term, kita tak eksponenkan every term. Ini salah. Okay. Alright, so daripada sini kita tahu kita boleh simplifykan, eksponen dengan ln boleh cancel, which we have n. Di sini kita ada a k t plus c. Okay, daripada e power k t plus c ni, kita ada saya tulis sini lah. Okay, e k t plus c is equals to e k t dot e c. So dekat sini kita akan letkan a equals to e c. Okay, sebab e power c tu is just a constant. So basically dekat sini kita ada n is equals to a e k t. Okay. So sini kita ada a e k t. Alright, so ini equation kita yang pertama. Buat kotak dekat equation kita yang pertama sebab kita akan gunakan untuk yang seterusnya. So sekarang the next step is kita kena cari A. So ada dua benda lah yang kita nak cari. A dan juga K. Dua benda yang kita nak cari. So kita cari A dulu. So to find A. So now kita pergi balik kepada soalan. So daripada soalan yang pertama tadi, number of bacteria at the beginning is 10 power 6. Okay, untuk cari A, kita mesti gunakan 1t equals to 0. Okay, so untuk cari A, t kita mesti berada di initial lah. Okay, kadang-kadang dia sebut initial, kadang-kadang dia memang sebut t equals to 0, kadang-kadang sebut beginning. Tapi untuk cari nilai A, t kamu mesti equals to 0. So soalan cakap at the beginning n kita is exponent 6. Okay. So now tinggal masukkan kepada equation yang di dalam kotak kita. So di sini 10 power 6 A E 0. So kita ada A E plus 1, so kita ada 10 6 dekat sini. Selesai cari A, now tulis balik equation yang ada dekat sini. Tulis balik ini. Masukkan A. N is equals to 10 6 E K T. Sekarang kita buat kotak. Sebab kita dah tak nak guna equation yang sebelum ni, kita akan guna equation ini dah. Okay. The next step kita akan guna equation ni. So tadi saya cakap lepas cari A, kita cari K pula. Okay. So to find K, pergi kepada next question. Soalan asal, dia mesti akan bagi tahu extra information. Okay, dia akan bagi tahu 1t equals to 0 and then extra information. And kat sini dia kata after 1 hour, the number of bacteria is 10 power 9. Okay, so after 1 hour, so t kita equals to 1 dekat sini. So t equals to 1, n equals to 9. Sama juga konsep dia kita akan masukkan dalam equation yang sebelumnya. Okay, equation yang sebelumnya. Yang masuk dekat asal ni, yang ni tak ada A lagi. So kita masukkan balik, kita ada 10, 9 equals to 10, 6 E, K, 1.
So basically kat sini kamu akan cari K. So 10 power 9, 10 power 6 divide kan akan jadi 10 power 9, 10 power 6. Okay, power dia tolak 9 minus 6, kita ada power 3. Which is kita ada EK equals to 10 cube. So nak dapatkan E, kita lonkan both side. Ln 10 3. So K is equals to 3 ln 10. Okay. Jangan lupa tuliskan semula equation asal kita. N is equals to 10 6 exponent. So sekarang K kita ialah 3 ln 10 T. So ini equation yang kita akan gunakan untuk cari semua soalan yang diminta. Okay, soalan A, soalan B. Sebelum pergi kepada soalan A, soalan B, inilah apa yang kamu akan buat di setiap soalan application. Okay, cari A, cari K. Dan baru boleh kita jawab soalan kita. Okay, sekarang kita akan jawab soalan A. Number of bacteria after 5 hours. Okay, so given T equals to 5, you want to find N. Okay, so ini dah mudah lah sebab kita dah ada equation. Now kita akan hanya gunakan equation ini sahaja. So for A, when T equals to 5, kita nak cari N kita. So sub sahaja dalam equation yang ada. So N is equals to 10, 6, E, 3, ln 10, 5. Tekan calculator, dapat berapa? Apa yang calculator kamu tunjukkan? One exponent 21. 1 exponent 21. Okay, so boleh juga kita nak tulis macam tu ataupun kita boleh simplifykan sendiri. Okay, kita dah belajar indices, kita belajar exponent, kita belajar ln, so kita boleh simplifykan. Okay, make sure nampak saya buat bracket untuk K saya. K saya the whole thing, untuk K saya buat bracket. So jangan tersalah darab. 10 tak boleh darab dengan 5. Okay, sebab ini sekali ln 10. Ln 10 tak boleh didarabkan. 10 ni tak boleh darab dengan 5, tak boleh darab dengan 3 pun. Okay, ln 10 as it is. Okay, dia dengan diri dia sahaja. Yang boleh darab ialah 5 dan juga 3. Yang ni kesalahan mathematical lah, basic maths kamu. Okay, jangan salah kira. Okay, kita nak terus tulis 10 exponent 21 pun boleh juga. Ataupun kita boleh simplifykan sendiri. So dekat sini kamu ada 10 6 exponent 6. Kat sini kita ada E 15 ln 10. 15 kan 3 times 5. 10 dekat situ tak boleh darabkan. So 15 yang ni, eksponen ni 15 kita boleh naikkan atas. So kita ada 10 E ln 15. Okay. So E dengan ln kita boleh cancel out. So kita end up dengan 10 exponent 6, exponent 15. And the answer is 6 tambah 15, 21. So ni N kita. Terus tekan calculator pun tak ada masalah, boleh. Okay, kita jawab soalan B. The question asks for time taken for the number of bacteria to be 3 times the original. Okay, so kita nak cari T. Find the time taken when number of bacteria is 3 times the original. So original dia ialah 10 power 6. So basically darabkan sahajalah. So N is equals to 3 exponent 6. Sama juga masuk dekat dalam last equation yang kita ada dekat sini. So exponent 6, exponent 6, exponent bracket kan K kamu. Darab dengan T. Okay, kita tak ada T. Yang dekat sini mudah
lagi mudah lah. Okay. So 6 10 6 hilang, kita ada eksponen K T equals to 3. Lonkan both side. Ln T equals to ln 3. Ln dengan E jadi 1, yang atas akan turun bawah. Kita ada 3 ln 10 bracket T equals to ln 3. Ambil kalkulator, tekan ln 3 over 3 ln 10, which will have the answer 0.159 hour. Hour kan? Hour. Okay, at least 3 significant figures. Okay. 4 decimal place ataupun 3 significant figures. Okay, so that is how we solve our application of differential equation. So basically untuk setiap case kita tadi, radioactive decay lebih kurang sama je cara dia. Bezanya ialah di konsep atas di sini. Okay, ini yang berbeza. Cara dia sama saja, and basically ini semua sama untuk setiap soalan. Okay, semua sama untuk setiap soalan. Kita akan buat separable, kita cari A, kita cari K, and then kita ada satu equation yang boleh jawab any question. Okay, satu lagi yang saya nak ingatkan, K kita mestilah K must be in exact form ataupun exact value. Okay, kalau nak guna point, sebab contoh macam ni yang kita ada K, contoh mana K, kita dapat 3 ln 10. Okay, kalau kamu tekan calculator 3 ln 10, kamu dapat nak 6.9077. Boleh nak ambil decimal, tapi kena at least 4 significant figures. Okay, 4 significant figures. Sebab kalau kamu ambil 6.90 saja, jawapan dia akan lari. Okay, ingat exponent to the power of K, nilai dia sangat kecil. Okay, so jawapan dia akan lari, so dia akan salah. So untuk selamatkan kita, make sure K kamu in exact value. Okay, senang cerita dalam bentuk ln lah. Okay. So kita pergi kepada soalan yang seterusnya, example 6. So radium decompose at a rate which is proportional to the amount present at any time. Okay, daripada ayat tu dia kata dia cerita pasal radium. Okay, so kita boleh guna huruf R, dr over dt, rate of the radium proportional to the amount present at any time. Okay, so kita ada, dia cakap pasal decompose. So decompose maksudnya berkurang. Last semester kita belajar application of differentiation. Kalau rate dia berkurang, mesti letak negatif. So dekat sini kita ada negatif KR. Okay, so radioactive decay, nama decay maksudnya dia decompose, dia hilang. Okay, dia makin lama makin berkurang. Lagi panjang masa tu dia lagi berkurang. So dia mesti negatif. So whenever the question asks about decay, decompose, mesti ada negatif dekat sini. Okay, mesti ada negatif. So dah ada ini, basically benda yang sama kita akan buat dengan yang sebelah. Kita akan separatekan dia 1 over R. K itu memang dia bukan T, dia bukan R. Okay, tapi kita tak pindahkan K kat sini sebab kita nak senang integrate nanti. Okay, kita kekalkan K di sebelah kanan. 1 over RD. Negatif K dt. So kita ada ln R equals to negative KT plus C. So sama je. Boleh skip step yang eksponen ini. Kita terus tahu ini sama dengan R equals to A. Ataupun boleh eksponenkan lah. E negative KT plus C. So kita terus dapat R equals to A E negative KT. And this is our first equation. Okay. So seterusnya kita cari A. Okay, to find A. Juga
Tanpa tengok soalan pun kita tahu kita nak cari when t equals to 0. Okay, untuk cari A kita kena tengok t equals to 0. So pergi kepada soalan baru kita baca ayat seterusnya. To the amount present at any time, if 10% decomposes in 200 years, ini information yang pertama dia bagi kat kita. If 10% decompose in 200 years, what percentage of the original amount of radium will remain after 1,000 years? Ayat ini ialah setelah kita dapat equation kita yang ketiga. Okay. Ayat ini ialah untuk cari K kita. Jadinya macam mana kita nak cari A? Dia tak bagi tahu, soalan tak bagi tahu when T equals to 0, berapa nilai R kita. So untuk soalan radioactive decay, when time equals to 0 tu kita tak tahu bila time equals to 0 tu. Okay, kita tak tahu start radium tu berapa nilai dia. Okay, kita tak tahu berapa nilai radioaktif ni. Radioaktif ni kita tak tahu. Di initialnya kita tak tahu nilai dia berapa. So, apa yang kita akan buat ialah kita akan assume kita punya R sebagai R0. Okay, R0. So sometimes untuk soalan radioactive decay memang ini yang kita buat. Sebab awalnya kita tak tahu radioaktif tu ada berapa. Okay, sometimes untuk soalan population pun kita akan buat. Kalau kita tak tahu nilai initial tu berapa, kita letak sebagai R0, C0, P0 contoh kat situ. So sekarang kita akan cari A kita. Kita just masukkan R sebagai R0. A, E, 0 lah dekat sini. So A is equals to R0. Sub balik dalam soalan R0, R equals to R0 E negative KT. Second equation kita selesai. Okay. So di dalam memang dalam R dan juga R0 lah. So next kita cari K kita. Untuk cari K, which is daripada ayat yang pertama kita tadi, yang hijau ni, if 10% decompose in 200 years. Time kita tahu is 200. Okay, when T equals 200. Yang ni kena extra fikir lah. T is equals 200 years. Kita bukan nak cari R, kita nak cari R. Okay, tapi kita kena tahu R0 kita berapa juga sebenarnya. Okay, so apa yang soalan cakap ialah in 200 years, 10% decompose. Okay, 10% decompose. 10% of apa? 10% of initial radium lah. Okay, initial amount of radium kita. So, apa yang kita tahu kat sini, kalau contoh soalan cakap 10% decompose, nilai dia ialah 0.9 R0. Okay, kita ada 100%, 10% dah decompose. So yang tinggal ialah 90% of the initial value. Okay, 90% tu 0.9 lah. Okay, so kalau let's say soalan cakap 10% remains. Kita ada 100%, 10% yang tinggal jadi berapa, kita nak yang tinggal, kita tak nak yang decompose. Okay, kita nak yang tinggal. So yang tinggal ialah 0.1 lah. 0.1 of the initial value dekat sini. Okay, key dekat sini ialah R kamu yang tinggal. Yang ni yang tinggal lah. Yang tinggal. Okay. Bila kita cari R ataupun kita cari K kita, R kita, N kita, C kita ialah apa yang tinggal. So sekarang after 200 years, 10% of the radium decompose. So yang tinggal ialah 0.9 R0. Bukan 0.9 saja. Okay, 0.9 of the initial amount of radium kita. So now masukkan balik dalam soalan. So 0.9 R0 equals to R0 exponent negative K 200. Okay, so R0 boleh cancel. So kita tinggal exponent negative 200K equals to 0.9.
So ln kan both side, kita ada negative 200k equals to ln 0.9. Kekalkan sebagai ln 0.9, jangan tukar. Okay, jangan tukar apa-apa dekat situ. Jangan tukar kepada point. So k kita akan jadi negative 1/200 ln 0.9. Nampak saya letak k sebagai exact form. Okay, negative 1/200 pun saya tak tukar kepada decimal. Okay, jangan tukar kepada decimal. Biarkan dia as it is dekat situ. So now masukkan dalam original equation kita ada R equals to R naught E. Sini negatif, jadi dia akan jadi positif lah. Okay, negatif K kita sendiri ialah negatif. So kita ada R equals to R naught exponent 1/200 ln 0.9, bracketkan K kamu, letak T dekat belakang. Okay, make sure nampak jelas kamu punya K. Okay, make sure nampak jelas K kita. Okay, so ini equation kita yang ketiga. Okay, dah selesai equation kita yang ketiga. So apa-apa soalan pun kita boleh jawab. So pergi kepada soalan yang pertama. Ataupun sebenarnya tak ada satu soalan je. Dia tanya what percentage-nya dia cakap pasal percentage of the original amount of radium will remain after 1,000 years. Okay, so sebelum fikir panjang kita tahu dia tanya in 1,000 years. So when T equals to 1,000, so kita nak cari R lah. Nak cari R sama dengan berapa. Okay, dah ada equation yang ketiga, kita just subkan sahaja. Kita letak R is equals to R naught, kekalkan sebagai R naught, exponent 1/200 ln 0.9 1,000. Okay, hati-hati 1,000 tak boleh darab dengan 0.9, 1,000 hanya boleh darab dengan 1/200 sahaja. Okay, tapi tak perlu fikir panjang pun sebenarnya, kita tekan je dalam kalkulator kita. Okay, yang atas ni kita terus tekan kalkulator kita, kat atas je semua ni. Okay, ini semua kita tekan dalam kalkulator. Cuba tekan kalkulator, dapat berapa semua ni? Make sure K kamu semua ada bracket. Berapa tu exponent 1/200? On 0.9 bracket multiply by 1,000. $0.59049 Kamis. Betul. Okay. 0.5905 R naught. Alright, thank you. Four significant figures. Okay. Kita belum habis lagi jawab soalan ni. So dalam jalan kerja kita bagi 4. Jawapan akhir 3. Okay. Jangan kurang, lebih tak apa. Tapi lebih sangat pun tak boleh lah juga. Macam tak complete pula jawapan kamu. Okay. So selesailah sebenarnya dah selesailah kita cari R kita, but the question asks for percentage of the original amount. Okay, so basically just tukar 0.5905 kepada percentage. So jawapan akhir kita ialah tukar kepada percentage, darab dengan 100, bawa pergi sebelah. So kita ada 59.05% will remain after 1,000 years. Okay, so itu cerita population. Okay,
So selesai, let's proceed to the next application, which is Newton's law of cooling. So kalau kamu tengok dekat konsep ni, dia berbeza sikit dengan yang dua application sebelum ni. Tapi konsep masih lagi sama, kita buat separable, kita cari A, kita cari K, baru kita boleh jawab soalan. Okay, so kalau tengok konsep dekat sebelah kanan ni, sama ya, soalan 7 dengan 8 ialah untuk Newton's law of cooling. So theta dekat sini ialah temperature, just temperature je. Nak letak T pun tak ada masalah. Huruf apa kamu letak tak ada masalah. It depends on soalan. So ini ialah temperature. d theta over dt macam biasa, negative K, theta. So untuk Newton's law of cooling, dia ada theta minus A dekat belakang. So A ni untuk apa? Ini ialah untuk surrounding temperature. Surrounding temperature. Okay, apa pula beza surrounding temperature dengan theta tu? Temperature yang theta ini ialah temperature of the object. Okay, ataupun benda yang kita tengah eksperimenkan. Contoh kamu tengah masak cake, temperature of the cake lah. Okay, surrounding temperature, temperature of the oven lah. Okay, so itu konsep dia lah dekat sini. Okay, let's see example 7. A body temperature. So okay, kita baca dulu. Body temperature is 180, is cooled by immersing in a liquid at 60 degrees Celsius. Okay, so the experiment is body inside a liquid. Okay, so theta kamu dekat sini ialah temperature of the body. Okay, surrounding kita ialah temperature of the liquid. So itu beza temperature liquid dengan temperature object kita. So kita tulis, kita nak baca soalan ni, kita dah tahu ini ialah Newton's law of cooling. So kita tulis kita punya konsep kita d theta. Nak guna dt pun boleh, kita guna cuma dt akan confuse lah, atas dt, bawah dt. Okay. Tapi atas dt besar lah. So sebab tu kita guna d theta supaya tak confuse. Okay, kita tulis konsep dia dulu, negative K theta. Surrounding temperature is the temperature of the liquid. Okay, so body dalam liquid, liquid ialah surrounding, body tu objek dia. So surroundingnya ialah 60. Okay, so ini 60. Jadinya body temperature is 180 ni untuk apa? Body temperature is 180 degree tu untuk apa kamu rasa? Di permulaan eksperimen tu body punya temperature is 180 degree. So maksudnya initial temperature dia ialah 180. So untuk cari A, kita tahu untuk cari A when T equals to 0, kita perlukan temperature initial kita which is 180 lah dekat situ. Okay, tapi itu nanti kita selesaikan dulu separable kita. Okay, so separable kita, the whole thing dekat sini kita bawa ke sebelah kiri, divide 1 over theta minus 60 d theta equals to negative K dt. Okay, so integratekan both side. So sebelah kiri akan jadi ln theta minus 60. Yang sebelah kiri boleh abaikan plus C, kita plus C sekali saja which is sebelah kanan. So negative KT plus C. Exactly the same thing apa yang kita buat tadi. Exponentkan both side. So sini akan tinggal theta minus 60. Sini akan jadi AE negative KT. So kita jadikan theta kita subject. So kita ada AE negative KT plus 60. So kotakkan kita punya first equation. Kotakkan biar pemeriksa senang nampak mana equation kamu. So selesai sama juga dengan sebelum ni, kita akan cari A kita. To find A. Tadi kita dah bincang which is kita tahu untuk cari A ialah when T equals to 0. Apakah initial temperature of the object? Okay, temperature of the object ialah temperature of the body lah. Okay, at the beginning of the experiment, body punya temperature is 180 degree. So theta is equals to 180. So sub sahaja. 180 equals to AE 0. Jangan lupa belakang ada plus 60.
So untuk population dengan radioactive decay tadi tak ada plus something belakang dia. Okay. Untuk Newton's law of cooling ada surrounding temperature kita. So A kita dekat sini is 120. Selesai, masukkan balik 120 dekat A. So kita ada theta equals to 120 exponent negative KT plus 60, kotakkan dia. Okay, selesai. Seterusnya untuk cari K, sama je kita repeat this step kita ni. Okay, untuk cari K kita perlukan new information from the question. So soalan kata in 1 minute the temperature of the body has fallen to 120 degrees Celsius. Okay, dalam masa 1 minit the temperature of the body jatuh 120. Okay, hati-hati ya dengan soalan. Kadang-kadang soalan kata dia turun by berapa. Okay, kalau soalan tu cakap fall by 20 degrees Celsius. Salah pula. Fall by 20 degrees Celsius. Kita kena tolak daripada initial kita. Okay, tapi soalan ni cakap temperature of the body is 120. So when T equals to 1, temperature is 120. Tengok dia kata fall to ataupun fall by ke. Sebab tu saya cakap kena pandai baca. Kalau tak pandai baca susah hidup kita. Okay, now just sub into the previous equation. 120 exponent negative KT plus 60. Jangan lupa 60 pergi kiri dulu. So kita ada 60 equals to 120 exponent negative KT. Divided by 120 ada 1/2 exponent negative KT. T kita 1 lah kan. Okay, T kita 1. So 1 je lah. Okay, so lonkan both side. Sini akan jadi negative K, sini akan jadi ln 1/2. Jangan tekan calculator pula. Okay, so terus kat sini negative ln 1/2. Okay, kekalkan je sebagai negative ln 1/2. Ataupun boleh juga tulis sebagai ln 2. Okay, macam mana boleh jadi ln 2? Ln 1/2 power negative 1. Okay, negative 1 ni kalau naik atas ialah 1/2 power negative 1 which is ni ialah ln 2. Okay, so ini sebenarnya sama je dengan ini. Okay, kita pilih salah satu, mana satu kita nak guna. Okay, so masukkan balik dalam equation kita. So kita ada theta equals to 120 exponent, hati-hati dekat sini saya nak guna yang ni kita guna yang ni. So kita ada negatif sebab saya tak nak deal dengan negatif selepas ni. So K kita ialah negatif ln 1/2 T plus 60. Okay, so negatif positif, so kita ada theta equals to 120 exponent ln 1/2, jangan lupa bracketkan T. Jangan macam ni yang ni salah. Okay, penulisan sendiri dah salah dekat situ. K kita sentiasa bracketkan K plus 60. Kotakkan dia. Okay, sebenarnya dah selesai dah kerja kita. Kerja yang panjang-panjang semua dah selesai. Sekarang tinggal baca balik soalan. Tengok dia minta apa. So the question said, how long maksudnya time lah, dia minta kita cari time, will it take for the temperature of the body to fall to 90 degrees Celsius. Okay, simple je. Theta equals to 90, kita nak cari time. Kita ada 90 equals to 120
eksponen ln 1/2 T plus 60. Okay, pindah-pindahkan dulu. 90 tolak 60 bahagi 120. Berapa tu? 1/4. Okay. So eksponen ln 1/2 T is equals to 1/4. Eksponen dengan ln dekat sini boleh cancel ataupun tidak? Eksponen dengan ln boleh cancel ke tidak? Boleh. Okay, boleh cancel dekat sini. Boleh ke tak sebenarnya? Kamu rasa? Perlu naik T kan, Miss? Bukan perlu naik T. Sorry. Dia Uh, kalau darabkan dia jadi T ln 1/2, so ln 1/2 power T. Okay. Sorry. Mula-mula dah betul. Yang belakang tu salah. Yang mula-mula tu dah betul. Eksponen dengan ln tak boleh cancel. Okay, sebab ada bracket. Sebab tu saya cakap, okay, kamu mesti letak bracket. Okay, mesti letak bracket. So kita nampak je macam boleh cancel. Saya cakap tadi tak ada sebelum ni. Kalau ada halangan antara eksponen dengan ln tak boleh cancel. Tak ada halangan pun. Tapi kita tak perasan ln 1/2 ni bracket. Halangan dia adalah T. T dekat depan ke T dekat belakang sama je. Okay, apa yang Fikri cakap tadi first kali tu betul. So kalau let's say saya tulis eksponen T ln 1/2. Okay, yang second part tu salah. Sebab apa? Sebab T ni tak boleh naik atas. Okay. Sekejap. Sabar saya fikir balik. Okay lah. Okay. Okay, sorry. Betul apa yang kamu cakap tu. Tapi bila kita naikkan T 1/2 power T, dia jadi lagi susah. Okay, dia jadi lagi complicated untuk kita selesaikan, untuk kita cari T. Okay. So apa yang kita akan buat dekat sini? Sebelum tu kita ingatkan balik semula. Tak boleh cancel lagi. Okay, cannot cancel sebab ada T sebagai penghalang di antara kita. So, untuk senang, apa masalah kita dekat sini ialah eksponen tu. So, kita nak hilangkan eksponen, which is kita lnkan both side. Ln 1/2 T equals to ln 1/4. So, sekarang kerja kita lebih mudah. Ln E dekat sini dah habis. So, ln 1/2 akan turun bawah. Sentiasa bawa bracket untuk key kamu. So, selesai dah lah sebenarnya. Yang ni tekan je lah calculator. Okay. Ln 1/4 divided by ln 1/2, which is kita dapat 2. Okay. 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 So that's it. Itu cerita dia. Okay, kalau soalan, kalau kamu perasan untuk contoh yang soalan population tadi, soalan nombor 1 tadi, nombor 1, example 5 tadi. So sebelah soalan A kita cari N, soalan B kita cari T. So kalau kamu perasan soalan B kita akan sentiasa ln both side, which is soalan B ialah untuk cari time. Okay, so whenever the question asks you to find time, kita akan lnkan both sides. Okay, soalan suruh cari time, kita akan lnkan dia both sides. Okay, to find time, lnkan both sides. Supaya, ingat ini supaya kamu tak cancel ini. Okay. Yang ini untuk cari population number of bacteria, untuk cari temperature, kita terus tekan calculator macam yang ini. Okay, kita cari R. Cari R, masukkan je dalam calculator kamu yang panjang-panjang ni. Eksponen power berapa, masukkan je dalam calculator. Okay. Kalau dia suruh cari time, kita kena lnkan both side dulu. Okay, so itu cerita Newton's law of cooling. Soalan B simpan. Esok kita discuss soalan B. Simpan tu jangan simpan, cuba dulu. Okay, kau apa? 10. Sempat ke? Sempat. Kita pergi pada last
question untuk chapter 3 kita, electric circuits. Okay, so jangan abaikan je Kirchhoff laws, abaikan je, okay? Kamu tak belajar fizik dan kita tak perlu pun sebenarnya benda ni. Okay, tapi tengok dekat konsep dia kat situ, dia kata using integrating factor, dan sebenarnya untuk electric circuits dekat sini boleh guna separable, boleh guna integrating factor juga. Dan juga kalau ada juga application yang selain daripada 4 application ni, selain population, radioactive decay, Newton's law of cooling, electric circuit, boleh soalan bagi selain daripada 4 ni. Tetapi kalau dia bagi yang lain, dia akan tunjukkanlah konsep dekat kita. Okay, dia akan tunjukkan apa kita punya ni. Dia akan tunjukkan konsep kat kita. Tapi untuk 4 cases ni, kamu kena tahu sendiri apa konsep dia. Okay, so the question for electric circuit, basic equation governing the amount of current I in a simple RL circuit is given by ... Relax dulu. Jangan risau, dia memang dah bagi benda ni kat kita. Kita ambil apa yang dia bagi. Jangan risau pasal current, kamu tak payah faham fisik dia pun tak ada masalah. Okay, kita ambil kita punya equation sahaja. So di dt plus 50i equals to 5. Ada 3 term, 1, 2, 3. Straight away kita tahu 3 term mesti kena guna integrating factor. Dan tapi sebenarnya boleh guna separable juga. Macam mana nak guna separable? Saya boleh tukarkan daripada 3 ni menjadi 2. Macam mana pula? Contoh, kalau saya ada di dt is equals to 5 minus 50i. Okay, sekarang dah jadi 2. Memang nampak macam 3, 1, 2, 3. Tapi 5 minus 50i semua in terms of i. Okay, so ini boleh jadi separable. Kalau kita nak buat separable, dia akan jadi 1 over 5 minus 50i di equals to dt. Nah, this is separable. So separable boleh, integrating factor pun boleh. So kalau kita buat integrating factor, saya akan tunjukkan integrating factor lah. Sebelum tu kita make sure kita tahulah apa yang kita tengah cari kan. Tak tahu pun tak apa, tapi kalau tahu lagi bagus lah. Okay, R dekat sini ialah resistance. A dekat sini ialah current. L dekat sini ialah inductance. Okay. From the first equation yang diberi kat kita, ini dah dalam standard form. So ingat, integrating factor kita guna simpi, dah dalam standard form. So selesailah. Terus cari integrating factor kita. So V apa yang di bawah T equals to exponent integrate PT. PT kita ialah 50. Okay, so kalau saya tulis balik kita punya standard form di over dt plus PTI equals to QT. So PT kita ialah 50 dt. So integrating factor kita ialah E50. So terus kepada step multiply dan juga product rule, saya dah cakap banyak kali, step ini tak perlu fikir. Okay, ambil soalan asal, letak dekat sini. Di dt plus 50i equals to 5. Ambil soalan asal, kemudian ambil kita punya integrating factor, letak di setiap term. E50t, E50t, E50t. Okay. Tak payah fikir pun step ni. Cuma tahu nak buat apa je. So start product rule sama juga. Tak perlu pun berfikir panjang. Daripada sini, ambil D dt. Keluarkan D dt. Dalam tinggalkan I E50t. Okay, yang kanan lagi lah tak perlu fikir. Turunkan sahaja. E50t. So basically nampak macam kita guna ini dan ini sahajalah untuk step product rule. Okay. Tapi mathematics dia sebenarnya kalau kamu differentiatekan I dengan E50t ni, kamu guna product rule. Sebab tu nama dia product rule. Okay. Kalau kita guna UV plus VU prime, kita akan dapat ini. Okay. Dia kiranya macam reverse product rule lah. Tak perlu fikir pun pasal product rule tu. Kamu fikir macam mana nak buat sahaja. Okay, dan pergi kepada step yang terakhir, which is kita integratekan both sides. Sekali lagi tak perlu fikir. Turunkan balik daripada product rule.
turunkan sahaja 5E50T. Tapi kita dekat step integrate both side, mestilah kena ada integral. Ada integral, ada dt. Okay, so sebelah kiri integrate sekali lagi, tak payah fikir, yang setiap step tak payah fikir. Basically kamu turunkan dia sahaja. Yang dekat dalam turunkan. IE50T. Yang ni fikirlah sikit macam mana nak integrate exponent. Okay, 5 sebagai constant, E50T divided by 50 plus C. Okay, sebenarnya dah selesai dah. Okay, tapi ini ialah particular solution. Kenapa saya cakap particular solution? Okay, saya tulis balik je. IE50T. Sini ialah E50T over 10 plus C. Okay. Ini sebab apa saya cakap particular solution? Sebab dia ada bagi information dekat kita. When T equals to 0, I equals to 0. Okay, so just subkan sahajalah. So when T equals to 0, current equals to 0, subkan sahaja. Integrating factor mesti jadikan I subject. Okay, mestikan jadi apa yang dekat atas sebagai subject. Tapi sebelum, kalau dia suruh cari particular solution, tak perlu jadikan I subject dulu. Okay, just subkan sahaja. So kat sini kita ada I kosong. Automatically left hand side akan jadi kosong. So sini kita ada 50, 0 over 10 plus C. So C kita is equals to negative 1 over 10. And we have our final answer. I E50T equals to E50T over 10 minus 1 over 10. Okay, tapi jangan dilupakan ini kita jadikan I sebagai subject. So kita jadikan I sebagai subject, kita akan ada 1 over 10 minus 1 over 10 E50. This will be our final answer. Kenapa makin berkurang orang-orang dekat dalam lecture saya ni? Okay, so that's it. Itu cerita untuk application of first order of differential equation. Application of differential equation. Okay, so fahamkan malam ni, esok kita akan discuss dalam tutorial, discuss chapter 3. Seperti biasa, soalan-soalan ini bukan untuk hiasan dunia semata-mata. Okay, ada soalan? Tiada, Miss. Tiada, Tiada? Miss. Okay, tiada, itu sahaja untuk hari ini. Thank you, I'll see you guys tomorrow. Thank you, Thank you, Miss. Miss. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Thank you, Miss.